Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan tajuk Falsafah Pendidikan Guru iaitu pemikiran dan amalan dalam profesyen keguruan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Wan Timizawati, Ahmad Khairi, Nur Emilia Natasha, Nurul Haizan Syedana dan Nurul Ain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Khairi bin Fuad. Falsafah Pendidikan Guru menggariskan 9 kriteria dan sifat guru-guru Malaysia. Kriteria dan sifat tersebut sebagai memenuhi piawaian profesionalisme keguruan yang terdapat dalam standard guru Malaysia. Terdapat 3 standard yang perlu dimiliki oleh semua guru di Malaysia iaitu standard amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Okey, seterusnya kita pergi kepada pembentukan falsafah pendidikan perguruan dan kandungannya secara tersirat dan tersurat. Sebelum 1982, pendidikan guru di Malaysia tidak mempunyai satu falsafah yang tersurat dalam bentuk dokumentasi. Pendidikan guru yang ada pada masa tersebut hanya bergerak selari dengan matlamat negara yang dinyatakan dalam laporan pelajaran seperti Penyata Razak, laporan Rahmat Talib dan juga rancangan Malaysia. Pada tahun 1979, laporan Jawatan Kuasa Kabinet telah menetapkan 2 hala tuju pendidikan guru di Malaysia iaitu yang pertama, menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi mengembangkan lagi potensi murid. Yang kedua, melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat. Pada tahun 1982, Kementerian Pendidikan Malaysia, bahagian pendidikan guru telah menggubal dan mendokumentasi falsafah pendidikan guru dengan rasminya. Objektif utama falsafah tersebut didokumentasikan ialah untuk menjadi rujukan, panduan dan juga amalan wawasan kepada institusi yang melahirkan guru-guru di Malaysia. Seterusnya kita lihat konsep falsafah pendidikan guru dan 9 kandungan secara tersirat dan juga tersurat. Yang pertama, berperkati mulia. Guru itu perlu bersedia meletakkan kepentingan utama kepada orang lain seperti murid, ibu bapa dan juga masyarakat melebihi dirinya. Contohnya, sekiranya pelajar mengalami masalah, guru tersebut perlu melibatkan dirinya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dua, berpandangan progresif dan juga saintifik. Guru perlu sentiasa berfikiran positif, proaktif, inovatif dan juga motivatif, iaitu guru mempunyai minda yang sentiasa berfikiran ke hadapan dan sentiasa ingin mengembangkan ilmu pengetahuannya. Dan yang ketiga, bersedia menjunjung aspirasi negara, iaitu guru yang sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat negara itu sebagai yang utama, iaitu taat dengan arahan dan juga mengutamakan dasar KPM. Okey, yang keempat, menyanjung warisan kebudayaan negara. Okey, guru itu perlu meletakkan diri sendiri sebagai role model dan mengekalkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada murid-murid, ibu bapa dan juga masyarakat. Dan yang kelima, menjamin perkembangan individu, iaitu guru perlu sentiasa memberi keutamaan dalam memastikan setiap murid itu diberikan peluang bersepadu merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Okey, seterusnya yang keenam, memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, iaitu guru perlu mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk dengan menekankan unsur-unsur bersepadu dalam aktiviti yang dilakukan di dalam bilik darjah.
Yang ketujuh, memelihara suatu masyarakat yang demokratik, iaitu guru perlu sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan dan juga berlaku adil terhadap keputusan tersebut. Okey, yang ketujuh, memelihara suatu masyarakat yang progresif, iaitu guru perlu sentiasa mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk, iaitu aktiviti yang dilakukan di dalam bilik darjah perlu melibatkan murid berinteraksi antara satu sama lain dengan memahami adat dan budaya rakan-rakan yang lain. Dan yang terakhir, memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin, iaitu guru perlu memastikan keharmonian, keselamatan dan juga keamanan menerusi penerapan nilai etika dan juga peraturan yang mesti dipatuhi oleh murid-murid untuk murid tersebut cemerlang dan juga berdisiplin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Teh Mirzawati binti Wan Yusof. Saya akan sambung membentangkan tentang tajuk falsafah pendidikan guru sebagai teras pembentukan pemikiran dan amalan guru-guru dari aspek pengetahuan, keterampilan, sasiah dan etika guru. Okey, mari kita tengok aspek yang pertama, iaitu aspek pengetahuan. Falsafah pendidikan guru menitik beratkan pendidikan yang berteraskan kehidupan warga negara Malaysia. Ada beberapa kategori pengetahuan yang mesti dihayati oleh guru untuk menjadi guru profesional, seperti pengetahuan tentang pedagogi umum, kandungan subjek, pedagogi kandungan subjek, kurikulum pelajar, konteks pendidikan dan falsafah, matlamat, tujuan dan nilai pendidikan. Oleh itu, seorang guru itu perlukan masa yang agak lama, lebih kurang 4 hingga 5 tahun untuk mendalami komponen pengetahuan dan kefahaman tentang kategori yang telah disebutkan tadi. Aspek yang kedua pula dari segi keterampilan. Terdapat pelbagai-bagai jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh para guru, seperti keterampilan berfikir, memfokuskan perhatian kepada pelajar, mendiagnosis kesulitan pelajar-pelajar serta mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dan pelajarnya. So, guru itu perlu mengambil inisiatif untuk merapatkan diri dengan pelajar berserta keterampilan menarik supaya pelajar lebih berminat untuk belajar dan rasa selesa untuk meluahkan apa yang ingin dikongsikan dengan guru. Mari kita tengok pula dari aspek sasiah. Sasiah adalah sesuatu yang merujuk kepada amalan nilai-nilai murni, seperti perlakuan guru yang penyayang, berpekerti mulia, berdaya tahan, semangat patriotik, inovatif, kreatif, motivatif dan patuh kepada etika profesionalisme keguruan. Justru itu, apabila sistem pendidikan di negara ini cuba menerapkan nilai positif dalam kalangan individu, nescaya dapat melahirkan individu yang mempunyai akhlak yang baik dan jati diri yang tinggi. Oleh hal yang demikian, dikatakan kerana hanya guru yang merupakan pakar yang terlatih dan mewarisi pengetahuan, kemahiran, nilai, kebudayaan dan kepercayaan kepada generasi yang seterusnya. Aspek yang terakhir yang ingin saya bentangkan di sini ialah dari segi etika guru. Etika yang dipegang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ialah Tata Susila Profesion Keguruan. Etika tersebut menjadi garis panduan dan dasar yang harus dipatuhi oleh semua kaki tangan perguruan. Seseorang yang melanggar etika tersebut akan dikenakan tindakan tata tertib dan dikenakan hukuman sewajarnya. Etika kerja yang digubal oleh Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan 5 prinsip yang utama. Mari kita lihat prinsip-prinsip tersebut. Prinsip etika kerja yang pertama ialah niat yang betul. Guru yang menjalankan kerjanya dengan niat yang betul akan memenuhi kehendak falsafah pendidikan kebangsaan, misi, matlamat dan objektif institusi serta agama dan negara. Amalan prinsip ini menyumbang kepada mutu pendidikan serta semua pihak yang berkepentingan. Yang kedua, perlakuan yang baik. Guru mesti melakukan tugas dengan sempurna ke arah mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej profesion seorang guru. Guru juga mestilah menunjukkan penampilan diri, pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa sambil memberi layanan yang baik kepada semua pihak. Prinsip etika kerja yang ketiga iaitu penggerak ke arah kebaikan. Guru hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju berdaya saing dan dapat menolong orang lain melakukan kebaikan
dan kemuliaan. Guru haruslah boleh menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat dan berusaha ke arah menjadi pekerja yang terbaik dan cemerlang. Prinsip etika kerja yang keempat iaitu menunaikan janji. Guru hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa yang dikata. Justru itu, ia hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam pengucapan dan tindakannya sama ada terhadap diri sendiri ataupun orang lain, kerana guru sentiasa menjadi contoh yang terbaik kepada murid-murid khususnya. Dan yang terakhir, prinsip etika kerja yang kelima iaitu berdisiplin dan beradab. Para guru hendaklah mengamalkan budaya berperaturan, berdisiplin dan beradab yang terdapat seperti yang terdapat dalam ajaran agama. Erti kata lain, guru hendaklah sentiasa mematuhi peraturan dan arahan-arahan perkhidmatan dan mengamalkan tata cara kehidupan yang berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul selari dengan peraturan masyarakat. 7 kategori pengetahuan yang mesti dihayati dan dikuasai oleh guru profesional. Yang pertama, pedagogi umum. Yang kedua, kandungan subjek. Yang ketiga, pedagogi kandungan subjek. Yang keempat, kurikulum. Yang kelima, pelajar. Yang keenam, konteks pendidikan. Dan yang ketujuh, falsafah, matlamat, tujuan dan nilai pendidikan. Kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, kemahiran teknologi. Yang kedua, kemahiran profesional. Yang ketiga, kemahiran komunikasi. Yang keempat, kemahiran interpersonal, iaitu kemahiran berkomunikasi antara individu dan individu yang lain. Dan yang terakhir, kemahiran intrapersonal, iaitu kebolehan seseorang untuk mengenal diri sendiri. Dan seterusnya, kriteria profesion keguruan sebagai kerjaya profesional. Yang pertama, kriteria unik, iaitu hanya guru yang mampu untuk membangunkan personaliti, kebolehan intelek, rohani, emosi dan jasmani seorang pelajar secara menyeluruh. Sebagai contoh, guru mata pelajaran dan juga guru pakat. Baiklah, seterusnya tahap pendidikan yang tinggi. Untuk menjadi seorang guru, seseorang perlulah menjalani tempoh pengajian di institusi pendidikan guru dalam tempoh 4 hingga 5 tahun. Hal ini untuk mendalami 3 komponen penting, iaitu pertama, pengetahuan dan kefahaman. Yang kedua, kemahiran kaedah dan teknik. Dan yang ketiga, amalan nilai profesional seperti nilai-nilai murni, perlakuan guru penyayang, berdaya tahan dan inovatif dan kreatif. Dan seterusnya, latihan yang lama. Seorang harus mendapatkan latihan ihtisas terlebih dahulu untuk memulihkan mereka mahir dan faham tanggungjawab yang harus dipikul semasa melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Sebagai contoh, mendapatkan latihan selama 4 tahun di universiti atau institusi pendidikan guru. Kriteria profesional keguruan sebagai kerjaya yang profesional yang keempat adalah kod etika perkhidmatan, iaitu ia adalah satu sistem yang berkaitan dengan dasar akhlak dan tingkah laku. Etika yang dipegang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ialah tata susila profesion keguruan, dan seseorang yang melanggar etika tersebut akan dikenakan tindakan tata tertib. Kriteria yang kelima ialah persatuan, iaitu satu badan atau organisasi yang berusaha untuk mencapai matlamat untuk meningkatkan imej profesion keguruan dan mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan terhadap ahli yang telah melanggar kod etika yang telah dipersetujui. Kriteria yang terakhir iaitu kriteria yang keenam ialah tanggungjawab, iaitu diamanahkan dengan tanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuat dan melibatkan kebajikan manusia, dan ia juga merupakan tanggungjawab yang berat. Saya akan menerangkan mengenai standard guru Malaysia. Jadi yang pertama, kita akan melihat kepada definisi standard guru Malaysia. Standard guru Malaysia menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh seorang guru dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Dokumen ini disediakan
sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru yang berkualiti. Dokumen ini akan disemak semula secara berkala bagi tujuan penambahbaikan secara berterusan. Baiklah, terdapat 3 komponen utama dalam standard guru Malaysia, iaitu yang pertama adalah komponen standard, yang kedua komponen keperluan dan yang ketiga adalah komponen asas penentuan bagi standard dan keperluan. Matlamat standard guru Malaysia adalah untuk melahirkan guru Malaysia yang unggul dan membangunkan modal insan yang bertaraf dunia. Seterusnya, kita akan melihat pula kerangka komponen standard guru Malaysia. Jadi yang pertama, marilah kita lihat apakah asas penentuan standard dan keperluan bagi standard guru Malaysia. Yang pertama ialah misi nasional, yang kedua ialah Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK, yang ketiga ialah Falsafah Pendidikan Guru iaitu FPG, yang keempat ialah Tata Susila Profession Keguruan dan yang terakhir yang kelima ialah Etika Kerja Kementerian Pelajaran. Seterusnya, mari kita lihat pula standard guru Malaysia. Standard yang pertama memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan berdasarkan domain diri, profession dan sosial yang patut ada pada seseorang guru. Standard kedua pula memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang subjek pengkhususan seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris maupun sains dan teknologi, ilmu pendidikan, kurikulum dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang guru itu. Dan standard yang ketiga pula ialah memperincikan kompetensi kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang patut dikuasai oleh seseorang guru. Seterusnya, lihat pula kepada keperluan. Keperluan yang pertama iaitu memperincikan syarat dan kriteria serta prosedur pengambilan calon program latihan guru. Dan keperluan yang kedua pula ialah keperluan ini memperincikan program latihan, sistem pemantauan dan pentaksiran serta penilaian. Keperluan yang ketiga ialah memperincikan pemuafakatan antara agensi dan institusi latihan perguruan dengan pihak sekolah, institusi pendidikan tinggi tempatan dan luar negara, badan bukan kerajaan serta lain-lain institusi yang boleh memantapkan lagi latihan perguruan. Keperluan yang keempat adalah memperincikan prasarana pengajaran dan pembelajaran informasi dan komunikasi bagi mengoptimumkan kecekapan dan keberkesanan program latihan. Dan keperluan yang kelima iaitu memperincikan semua aspek perancangan dan pelaksanaan dasar, strategi, prosedur serta aktiviti bagi mewujudkan keyakinan bahawa kualiti latihan sentiasa terpelihara dan ditingkatkan secara berterusan. Perincian standard dan keperluan yang digariskan amat penting bagi menjamin program latihan yang dilaksanakan akan menghasilkan guru yang kompeten, kreatif, inovatif. Mari kita lihat matlamat standard guru Malaysia, iaitu yang pertama bagi melahirkan guru kompeten. Jadi, apakah itu guru kompeten? Guru kompeten ialah guru yang mempunyai kemahiran dalam menguruskan kaedah pengajaran dengan baik. Seorang guru perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang bidangnya agar murid-murid lebih faham tentang apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Interaksi dua hala antara guru dengan murid dan murid dengan guru amatlah penting kerana isi pembelajaran dapat disampaikan serta difahami oleh murid. Antara ciri-ciri guru kompeten ialah yang pertama, dia mestilah mempunyai kemahiran pertuturan yang bagus dan mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi tentang mata pelajaran yang diajarkannya. Dan seterusnya, matlamat standard guru Malaysia adalah bagi melahirkan modal insan yang unggul. Apakah itu modal insan yang unggul? Modal insan yang unggul ditakrifkan sebagai ciri-ciri yang dimiliki oleh manusia yang menyebabkan mereka ini lebih produktif. Ia dibentuk atau dipupuk melalui pelaburan terhadap pendidikan, latihan sebelum bekerja,
latihan semasa bekerja, kesihatan, penghijrahan dan usaha dalam mencari maklumat yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Pembangunan modal insan unggul pula merupakan satu proses bertujuan bagi melahirkan jiwa yang bertakwa. Ketiadaan jiwa yang bertakwa akan mengakibatkan fungsi akal dan fizikal menjadi lumpuh. Di samping itu, pembangunan modal insan juga harus dilengkapi dengan pembangunan jiwa, hati dan naluri bagi melahirkan insan yang ada sifat keinsanannya. Badan Pendidikan Global mendapati guru-guru di Malaysia merupakan antara golongan pendidik di dunia yang berdedikasi bagi memastikan pelajar mereka mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. Hal ini sangat berkaitan dengan pendidikan guru yang dilaksanakan berteraskan falsafah pendidikan guru yang dibentuk. Falsafah pendidikan guru telah menjadi acuan yang berkesan untuk meletakkan kriteria guru unggul yang mencakupi pengetahuan, kemahiran, nilai, sahsiah dan kemasyarakatan. Selanjutnya, standard guru Malaysia pula telah dibangunkan untuk menjadi teras dalam membangunkan guru-guru yang profesional. Standard guru Malaysia telah menggariskan kompetensi profesional yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan standard 1, pengetahuan dan kefahaman standard 2 serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran standard 3 yang patut dicapai oleh guru. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan guru dan standard guru Malaysia telah meletakkan guru-guru di Malaysia berada pada tahap kelas pertama.